Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. 弟兄姐妹们早上好。 Mari kita bersama-sama memperhatikan bagian Alkitab yang menjadi dasar pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. 我们要看今天早晨我们读的一段经文，就是我们今天要思考的题目。 Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17. 约翰福音13章1到17节。 Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 17. 约翰福音13章1到17节。 Saya akan bacakan terlebih dulu di dalam bahasa Indonesia. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." 约翰福音13章1到17节，逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。
耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净的。耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。Saudara-saudara, hari ini kita membahas suatu tema tentang mengasihi dan melayani. 弟兄姐妹，今天我们的主题就是去爱和去服侍。Sesuatu yang oleh manusia modern dianggap sebagai ide yang sudah usang. 就是现代人感觉非常过时的一个概念。Mengasihi dan melayani adalah sesuatu yang banyak orang pikir tidak lagi relevan bagi kehidupan pada zaman sekarang. 爱他人、服侍他人，很多人都感觉这个不再跟现代的生活相关。Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah persaingan untuk bisa bertahan hidup, 就是在我们在生活的竞争中，就是为了生存而竞争。 setiap orang berkompetisi untuk menjadi pemenangnya. 每个人都想争取作为得胜者， Mana mungkin mengasihi dapat dipraktekkan? 哪可能可以执行这个爱他人的概念？ Di tengah satu orang dengan yang satu saling bersaing, mereka saling menyikut, saling menjatuhkan, bahkan saling menyingkirkan. 人们之间就是互相的竞争，就是互相的排他，互相的淘汰、排斥。 Maka mengasihi adalah tanda dari kelemahan 所以去爱人，而表明了自己的弱点， dan awal dari kekalahan. 也是失败的开始。 Di tengah pengejaran akan nilai diri, 就是人家追求自我价值的时候， hari ini setiap orang berlomba-lomba untuk membuktikan hal yang bisa dibanggakan dari hidupnya. 今天人家争先恐后的表现自己，让自己感到骄傲的， Entahkah itu kedudukannya, 也许是他的地位， atau kesuksesannya, 或者他的成就， kepandaiannya, 他的聪明智慧， kecantikannya, 他的外表漂亮， ataupun kekayaannya. 或者他的财富。 Saudara, setiap orang ingin mendapatkan posisi yang terkemuka. 每个人都想得到那个领先的地位， Di dalam posisi itulah maka dia akan dilayani. 他认为在那个地位，他可以被人服侍， Dia akan dihormati, 被人尊敬， disegani dan diperhitungkan oleh orang lain. 就是人家很客气的对待他，人家也是会非常的尊敬他。 Karena itu saudara-saudara, siapakah di antara manusia pada zaman ini yang berpikir tentang melayani atau menjadi pelayan? 所以现代人谁会想去服侍别人，或者成为别人的仆人？ Saudara, ide tentang melayani atau menjadi pelayan identik dengan sesuatu yang hina. 这个当人家的仆人或者服侍别人的概念，人家就把它等于卑微的态度。 Menjadi pelayan itu identik dengan posisi yang rendah, 做仆人就是非常低的一个地位， bahkan memalukan. 可耻的， Hampir tidak ada orang yang mau melakukannya. 几乎没有一个人会想去做。 Sebaliknya, kebanyakan orang justru menuntut hal yang sebaliknya. 反过来说，很多人就是追求跟他相反的。 Daripada melayani, saya minta untuk dilayani. 与其服侍人，不如人家服侍我。 Daripada memperhatikan, saya menuntut supaya saya diperhatikan. 与其关心别人，我更宁愿人家来关心我。 Saudara, apa yang berkembang dengan luas di dalam kehidupan manusia pada zaman kini? 就是在现代都是在我们生活方式当中非常普遍的。 Sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Tuhan Yesus. 其实，在耶稣那时代已经开始了。 Narasi mengenai Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini 就是在耶稣讲述耶稣洗门徒们的脚。 sebetulnya dilatar belakangi oleh perdebatan di antara para murid tentang siapa sesungguhnya yang terbesar di antara mereka. 其实这件事的背景就是耶稣的门徒们一直争吵，要争取他们当中谁最伟大。
Rupa-rupanya saudara-saudara para murid Yesus tidak ubahnya seperti kebanyakan manusia pada zaman ini. 原来耶稣的门徒们也跟现代的人们没有两样。 Sebagaimana manusia pada zaman sekarang, demikianlah juga dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka sangat berhasrat dengan kebesaran. 犹如现代的人，那时候的耶稣的门徒也是非常渴望伟大。 Mereka mengejar kehormatan. 他们追求荣华富贵， Mereka mendambakan kemuliaan untuk diri mereka. 他们就渴望自己的荣耀、自己的自豪。 Rupa-rupanya di antara 12 orang murid Yesus itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. 原来耶稣的门徒这12人当中，他们一直就是争取要作为最大的。 Karena dengan menjadi yang terbesar mereka akan dihormati dan dimuliakan. 因为作为最大的，他们认为就是会被人家尊敬，被人家就是颂赞。 Rupa-rupanya hidup dan melayani bersama dengan Yesus selama sekian tahun tidak membuat mereka belajar banyak tentang apa artinya menjadi rendah hati untuk bisa mengasihi dan melayani. 原来与主耶稣自己生活了好几年，不让他们可以自然自觉的学习耶稣怎么谦卑的生活。 Para murid ingin dikasihi. 这个门徒是被耶稣所爱的， Mereka menuntut untuk dilayani. 然后他们也要求人家服侍他， Mereka ingin menjadi yang terbesar, 他们愿意成为最伟大的， paling tersohor, 他们要作为就是领军者那样， paling terkemuka. 他们要最杰出、最突出、最出名。 Karena itu saudara-saudara di dalam kondisi yang demikian tidak ada seorang pun di antara para murid pada malam itu yang mau membasuh kaki orang lain sebelum perjamuan dimulai. 就是在这样的情况下，所以当天晚上聚餐的时候，没有一个门徒愿意先拿起布来洗别人的脚。 Masing-masing bertahan dengan mengeraskan hatinya. 每个人都硬着心，就在那里坚守着。 Masa saya yang harus membasuh kaki dia? 难道需要我来去洗他的脚吗？ Bahkan saudara-saudara tidak ada satu orang pun di antara 12 murid itu 甚至12门徒当中没有一个 yang membasuh kaki sang rabi, yaitu Yesus guru mereka. 去洗他们的夫子的脚，就是耶稣基督的脚。 Mereka merasa diri mereka terlalu terhormat untuk melakukan hal sehina itu. 他们感觉自己是非常伟大的，就是不值得去做那么卑微的事情。 Padahal membasuh kaki seorang guru adalah tradisi atau budaya yang sangat umum dilakukan oleh para murid. 其实那时候门徒洗夫子的脚是非常普遍的一个传统的仪式。 Tetapi tidak ada seorang pun di antara 12 murid Yesus yang mau melakukannya. 但是12门徒当中没有一个去做。 Sebab mereka berpikir kalau aku melakukannya untuk guru, berarti aku juga akan melakukannya untuk ke-11 teman-temanku yang lain. 因为他们是这样想的，如果我洗了夫子的脚，那我也必须得洗那11个朋友的脚。 Suasana malam itu bisu dan hening. 所以那天晚上的氛围是非常的寂静的， Tidak ada seorang pun yang berinisiatif memulai melakukan sesuatu. 完全没有一个人来主动去行。 Di tengah-tengah kebisuan itu tiba-tiba Tuhan Yesus bangkit. 就是在那个寂静的氛围当中，主耶稣站起来， Dia menanggalkan jubahnya. 他脱下了衣服， Dia mengikat pinggangnya dengan sehelai kain lenan. 他拿了一条手巾束紧腰， Dia mengisi air ke dalam sebuah basi 随后把水倒在盆里， dan mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. 就开始一个一个的去洗门徒的脚。 Saudara-saudara, Dia yang adalah guru dan Tuhan 弟兄姐妹，他本是夫子，他本是主， tidak merasa dirinya terlalu besar untuk melakukan tindakan itu. 他没有感到自己太伟大了，不能做这件事。 Yang menyedihkan justru adalah murid-murid yang bukan siapa-siapa. 可悲的是，他卑微的门徒们， Mereka merasa diri mereka terlalu terhormat untuk melakukan tindakan sehina itu. 却感觉自己是非常伟大的，不配得做那个卑微的事。 Saudara, hari ini di Minggu Palma ini merupakan hari atau hari yang pertama dari minggu yang disebut Minggu Sengsara.
弟兄姐妹，今天是棕树周日，就是主耶稣受苦的那个受苦周的头一天。Perjalanan Yesus masuk ke kota Yerusalem itu menandai dimulainya kesengsaraan dan kesakitan yang harus dia pikul. 耶稣走进耶路撒冷城，就开始了他的十架之路，就是他开始受苦的意思。 Dan sebelum masuk ke Yerusalem itulah saudara-saudara, disitulah Tuhan Yesus mendemonstrasikan kasih dan pelayanannya kepada murid-murid. 就是在还没有步入耶路撒冷城之前，他向门徒们表达他这份爱。 Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama belajar bagaimana kita boleh menjadi rendah hati seperti Tuhan Yesus. 今天我要与弟兄姐妹一起学习，我们如何像耶稣一样谦卑。 Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus juga bersedia mengasihi dan melayani seperti Yesus mengasihi dan melayani. 我们信耶稣的人如何学习像耶稣一样，这样去付出、去爱、去谦卑。 Saudara, hal pertama yang ingin saya ajak Bapak Ibu pelajari adalah 我要与弟兄姐妹一起学习的第一个功课就是 sebuah prinsip. 一个原则， Tolong dengarkan baik-baik. 要好好听。 Bukti dari mengasihi adalah kesediaan untuk memberi. 爱的证据就是愿意付出， Dan ekspresi yang paling otentik dari memberi adalah kesediaan untuk melayani. 而愿意付出的最真实的表达就是愿意服侍。 Saudara, tema kita berbicara tentang mengasihi dan melayani. 弟兄姐妹，我们的主题围绕着去爱人、去服侍人。 Bagaimana kita menghubungkan dua hal ini, saudara-saudara? 我们如何把这两个事情挂在一起？ Sesungguhnya mengasihi dan melayani memiliki keterkaitan yang sangat erat. 爱和服侍其实是关系非常紧密的。 Mari kita sama-sama memikirkan hal yang pertama terlebih dahulu. 我们要先看第一项， Bukti dari mengasihi adalah memberi. 爱的证据就是付出。 Saudara, apa sih sebetulnya yang bisa dibuktikan dari kasih yang kita katakan ada di dalam hati kita? 其实我们心里有爱，我们怎么去表达？我们怎么去证实？ Bukti yang paling nyata bahwa ada kasih, ada love, ada cinta di dalam hati kita adalah kesediaan kita untuk memberi kepada yang kita kasihi. 我们心中有爱，最明显的证据就是我们愿意付出，愿意给予。 Berulang-ulang saya suka untuk mengutip kalimat ini. 我会反复的一直引用这句话。 Anda bisa memberi tanpa harus mengasihi. 你不用去爱，也可以为人家付出。 Tetapi Anda tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. 但是你不可能有爱而不付出。 Kita naik mobil bagus, 我们坐豪华的车， di perempatan jalan ada orang ngamen minta uang. 就是在十字路口那里有人家唱歌，就是要卖艺的，要你给钱。 Dari beberapa kali pengalaman, kalau tidak diberi uang, mobil kita bisa dibaret. 有好几次经历，就是说如果不给钱的话，他就会划坏你的车。 Akhirnya kita buka jendela dari mobil kita, 所以我们就打开窗户， kita ambil uang dan kita memberi kepada pengamen itu. 就给予，就给了他。 Saudara bisa memberi tanpa harus mengasihi dia. 弟兄姐妹可以给他东西，或者付出给他，但是不用去爱他。 Dalam cerita itu saudara memberi bukan karena mengasihi. 就像刚才的比喻说的，我们可以付出而不爱。 Kita memberi karena kita takut mobil kita dibaret. 我们给他是因为我们怕自己的车被他划坏。 Kita bisa memberi tanpa mengasihi. 我们是可以没有爱而去付出的， Tanpa melibatkan love atau melibatkan cinta kepada orang itu. 不用涉及我们对那个人有没有爱。 Tetapi kalau kalimat ini dibalik, 但是如果这个句子反过来讲， kita tidak mungkin mengasihi 我们不可能爱人， tanpa memberi. 没有去付出。 Itu menjadi satu pernyataan yang mengatakan bahwa bukti dari mengasihi
adalah bersedia untuk memberi. 这句话说明，就是你爱人的证据是你愿意付出。 Saudara, seorang ibu yang baru saja melahirkan anak bayinya, 有一个刚生婴儿的妈妈， biasanya saudara-saudara sangat lelah dan kurang istirahat, kurang 平时 tidur. 会非常的疲惫，少了休息。 Tetapi justru pada malam hari bayinya ini sering terbangun, 就是在晚上，这个婴儿不断的醒来， menangis, 就大哭大叫。 entahkah kehausan, 是渴了吗？ entahkah bayi ini ngompol, 是尿尿了吗？ atau ada sesuatu yang membuat dia takut. Pokoknya dia hanya menangis dan menangis. 或者害怕了吗？不知道。总之，他就会不断的一直哭。 Seorang ibu sangat mengasihi anaknya. 一个母亲是非常爱她的婴儿的， Dan di dalam kasihnya itu sekalipun dia sangat lelah, 就是在她那个伟大的爱里面，尽管她非常的 sekalipun 疲 dia 惫， kurang istirahat, 尽管她没有时间休息， tapi dia rela memberi waktunya untuk menggendong anaknya. 但她还是愿意付出她的时间来抱孩子。 Di dalam kasih 就是在爱里面 ada kesediaan untuk memberi. 有愿意付出的心态。 Memberi itu menjadi tanda bahwa kita sungguh mempunyai cinta kepada orang itu. 付出就成为了我们真正对那个人有这份爱的标志。 Sekarang mari pikirkan kalimat yang kedua. 我们现在要思考第二句话， Dan ekspresi yang paling otentik dari memberi 而付出最真实的表达 adalah melayani. 就是服侍。 Saudara, mengapa dikatakan ekspresi yang paling otentik dari memberi adalah melayani? 为什么说付出最真实的表达是服侍他？ Kalau kita berpikir Bapak Ibu, natur dan esensi dari melayani 要是我们思考这个服侍人的这个本质的话， adalah memberi. 它的本质就是付出。 Setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan, sebetulnya apa yang sedang dikerjakan orang itu? 每个人参与服侍的话，其实他们正在做什么？ Memberi. 就是给，就是付出。 Memberi apa? 付出什么？ Waktunya, 时间呐、 tenaganya, 能力呀、力 pikirannya, 量啊，思维啊，精力啊， keahliannya. 他的本领。 Bahkan tidak jarang saudara-saudara para pelayan bahkan memberikan uangnya Yep. untuk mendukung pelayanan yang dia kerjakan. 也不少献出金钱来支付一切的服饰。 Jadi ketika orang bicara tentang pelayanan, saudara-saudara, apa sebetulnya isi dari pelayanan itu? 所以当人家谈起服饰的时候，其实内容是什么呢？ Pelayanan itu artinya kita bersedia memberi. 服饰的内容就是我们愿意付出。 Yang menjadi persoalan seringkali terjadi di dalam gereja adalah orang-orang ikut di dalam pelayanan, 问题是在教会里面，人家参与服饰的时候， tetapi mindset-nya adalah tetap berpikir untuk mendapat sesuatu. 参与服饰，但是他们的思维定势就是他们要得着。 Satu kali di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 27, 有一次在马太福音19章27节， dicatat Petrus bertanya kepada Yesus. 这里记载说彼得这样问耶稣。 Begini pertanyaan Petrus. 彼得是这样问耶稣的： Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? 他问：看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？ Pertanyaan Petrus itu mirip dengan apa yang banyak kali dimiliki oleh orang-orang yang melayani di gereja. 彼得的问题就代表很多的人在教会服侍的时候想问的问题。 Melayani yang naturnya adalah sebetulnya memberi, 服侍其实它的本质就是付出， tetapi justru masih sering berpikir tentang apa ya yang aku dapatkan dari pelayanan ini. 但是我们竟然想的是，我们服侍之后我们会得着什么？ Saudara-saudara, jadi kalau kita melihat hubungan di antara dua hal ini, mengasihi dan melayani, 弟兄姐妹，要是我们看这个爱人和服侍人两者的关系， mengasihi akan mendorong orang untuk memberi,
爱人就会触动人家去付出。 Dan ekspresi yang paling otentik dari memberi adalah melayani. 而付出最真实的表达是服侍。 Dan itu pun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop yang kita baca pada hari ini. 这也是主耶稣在我们所读的那段经文所教导我们的。 Kalau kita membaca saudara-saudara pada ayat 1 dikatakan begini. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. 第一节那里就记载了，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。 Saudara, waktunya tinggal sesaat lagi Yesus bersama dengan murid-muridnya. 耶稣与门徒们的时间不长了， Tapi kendati pun waktunya tinggal sebentar, Alkitab mengatakan bahwa Yesus dari sejak awal sudah mengasihi murid-muridnya. Demikian juga sekarang dia sangat mengasihi murid-muridnya. 但尽管他与他们的时间不多了，但是圣经记载说，他从开始就非常爱属他自己的人，但是现在呢，他要爱他们到底。 Dari permulaan Yesus sangat sayang kepada murid-muridnya. 从开始，耶稣就一直很爱他的门徒了。 Dan sampai di titik malam itu dia pun sangat menyayangi murid-muridnya. 一直到那天晚上的时刻，他也还是非常爱他的门徒。 Di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris dipakai kata He showed them the full extent of His love. 在英语的翻译版是这样说的：他给他们表达就是他的爱的最高度、最深度。 Saat itu Yesus menunjukkan kasihnya dalam level dikatakan full extent of His love. 他就把他的他的爱，就是最高最深度的向他们表达。 Dan bagi Yesus mengasihi ini bukan soal slogan kosong. 对耶稣来讲，这个爱这个问题不单单是就是空口号。 Mengasihi bukan hanya sekedar ucapan-ucapan yang terdengar romantis. 爱不单单是就是听起来很浪漫的空话， Sebaliknya justru di dalam limpah luap kasihnya kepada murid-muridnya, 而是他在非常充沛的爱，就是从心里涌起来的那种爱。 kasih itulah yang mendorong Yesus untuk melayani murid-muridnya untuk yang terakhir kali. 就是这份爱来推动耶稣对他的门徒们做一个就是爱最后的行动。 Karena cintanya kepada murid-muridnya, maka dia bersedia membasuh kaki murid-muridnya, melayani mereka di dalam kerendahan hatinya. 因为他如何的爱他的门徒们，所以这个触动了他愿意去洗他们的脚，在服侍他们，在表达他的大爱。 Jadi kalau kita bersama membaca perikop ini dan bertanya kenapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya, 所以如果我们看这段经文之后，会想耶稣为什么要洗门徒们的脚？ jawabannya memang bisa banyak. 答案其实能够是多种多样的。 Kita bisa mengatakan karena dia ingin memberi contoh atau teladan kepada murid-muridnya. 可以说他是要给门徒们留下榜样。 Betul. 对的。 Ayat 15 mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk memberi teladan kepada kamu. 是的，因为15节记载说，耶稣给他们做了榜样。 Tetapi 就是让他们照 jawaban 着 yang 做。 paling utama, kenapa Yesus mau melayani murid-muridnya dengan tindakan membasuh kaki mereka? 但是主要的答案就是为什么耶稣要以这个洗脚的行动来爱他们。 He now showed them the full extent of His love. 因为他要充充满满的深度最深、高度最高的爱来表达出来给他们看。 Kasih yang meluap-luap dari dalam hatinya untuk murid-murid tidak bisa menahan dia untuk diam. 就是从他心里涌出来的那份爱，使得他不能就是在那里坐着沉默。 Kasih itu membuat dia menanggalkan jubahnya, 这份爱推动他脱下衣服，
mengikat pinggangnya, 拿一条手巾束腰， dan mulai membasuh dan menyeka satu persatu kaki murid-muridnya. 开始一个一个的洗门徒的脚，而把他们擦干。 Saudara, dari sini kita belajar satu prinsip, kalau Anda betul mengasihi Tuhan, 从这里我们可以学到一个原则：如果我们真正爱主的话， pasti saudara bersedia untuk melayaninya. 你一定愿意服侍他。 Sangat aneh kalau ada orang Kristen yang berkata, I love you Lord. 如果有一个基督徒说：“主啊，我很爱你。” Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, bukan? 就像我们刚才所唱的诗歌， I love you Lord. 我非常爱你，主啊。 Tapi ketika kita bicara aku mengasihi engkau Tuhan, tapi dia tetap diam dan tidak bersedia untuk melayani Tuhan. 在我们说我们爱主的同时，还是沉默，不愿意去服侍他。 Kasih macam apa yang membuat kita tidak bersedia untuk memberi kepada yang kita kasihi? 这到底是什么样的一种爱？你说你爱，但是你不愿意付出。 Saya percaya saudara-saudara, kalau Anda mengasihi Tuhan, saudara pasti bersedia melayani Dia, memberi sesuatu dari apa yang saudara miliki untuk diberikan kepadanya. 我非常相信，如果你真正的爱主，那你会愿意付出，你会愿意从你所有的拿出一部分来献给他。 Kalau betul saudara mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, 如果你真的去爱那个迷失的灵魂， kita tidak hanya bisa berkata, aku mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, tetapi kita diam saja. 我们不能仅仅说主啊，我非常爱那个迷失的灵魂，然后我就沉默着。 Ketika kita berkata, aku mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, kita pasti digerakkan untuk melayani dan menjangkau mereka. 当我们说主啊，我非常爱那个迷失的灵魂的时候，我们一定被神触动来去引领他们。 Demikian juga ketika saudara sebagai anggota gereja ini berkata, Tuhan, aku mencintai gereja ini. 同样的，当我们作为会友向神说：“主啊，我非常爱我的教会。” Kalau Anda berkata engkau mencintai gereja ini, pasti saudara bersedia untuk melayani gereja ini, untuk mengasihi gereja ini sebagaimana adanya. 如果你真正说你爱这个教会的话，那你就会愿意去服侍这个教会，你会愿意去爱它，不管它是什么样的情况。 Intinya, 总结， kasih akan menggerakkan orang 总之，爱会推动人 untuk melayani. 去服侍。 Apakah saudara mencintai Tuhan? 你是否爱神？ Apakah saudara mengasihi Dia yang sudah terlebih dulu mengasihi saudara? 你是否爱他？他已经先爱了我们。 Kalau iya, 要是是的话， ayo lakukan sesuatu buat Tuhan. 来动身，为他做一件事。 Karena Tuhan sudah melakukan segala-galanya untuk saudara dan saya. 因为主耶稣已经为你和我做了一切的一切。 Hal kedua yang ingin saya ajak Bapak Ibu renungkan adalah 第二件功课我们要思考的是， mengasihi dan melayani adalah kesempatan yang datang dalam sebuah kairos yang harus dipergunakan dengan optimal. 去爱和去服侍是一个在时间中特别的机会，我们要好好去用。 Saudara, perikop ini mencatat sebuah kisah bahwa kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya hampir selesai. 弟兄姐妹，这段经文给我们知道，耶稣和他的门徒的时间已经不多了。 Saudara, dikatakan di dalam ayat ke-1 dikatakan saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. 第一节清楚的说，耶稣知道自己离世归父的时候到了。 Demikian juga di ayat ketiga pada kalimat terakhir dikatakan demikian, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 第三节的下半节也强调说，他自己是从神出来的，又要归到神那里去了。 Saudara, selama 3,5 tahun Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam pelayanan. 弟兄姐妹，耶稣与他的门徒一起服侍了3年半。 Dan sekarang mereka tiba di penghujung kebersamaan.
现在他们已经到了他们在一起聚集在一起的最终的那个时刻。 Yesus tahu ketika masuk ke kota Yerusalem itu berarti dia akan masuk kepada satu jalan yang membuat dia terpisah dari murid-muridnya. 耶稣知道，他一踏入耶路撒冷，他就会踏上一条路，这条路是会把他和门徒们隔绝。 Tetapi justru demonstrasi pelayanan yang luar biasa ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada saat-saat yang paling akhir sekalipun. 就是在这个将要结束的这个重要的时刻，耶稣对他的门徒们表达了这份非常大的爱。 Artinya Tuhan Yesus menggunakan kesempatan yang paling akhir ini walaupun cuma sebentar untuk menunjukkan cintanya dan kasihnya dan pelayanannya untuk para murid. 这意味着耶稣抓紧机会，就是在这么一短短的时间，他就是向门徒们表达他对他们伟大的爱，他的服侍，他的付出。 Walaupun kesempatannya singkat, 尽管那个机会是非常短暂的， tapi diambilnya kesempatan itu 他就抓紧了机会， untuk menjadi last moment di mana dia menunjukkan kasih dan pelayanannya untuk murid-muridnya. 成为一个最后的机会，来使他可以表达他对门徒们的大爱。 Saudara, di dalam bahasa Yunani kita mengenal ada dua istilah yang diterjemahkan di dalam waktu. 弟兄姐妹，在希腊文有两个词解释时间。 Yang pertama adalah kronos. 第一叫做 chronos， Itu adalah waktu yang terus berjalan secara progresif. Bulan ini bulan Maret, bulan depan bulan April, selanjutnya bulan Mei, selanjutnya bulan Juni. Itulah yang disebut kronos. Waktu yang berjalan terus maju. chronos 就是不断前进的时光，就是说，比如说今天是现在是3月份，下个月是4月份，过后5月、6月、7月，这样一直前进不断的时光。 Dan pasal-pasal berikutnya bercerita tentang Yesus melayani semua orang berdosa dengan cara mati di atas kayu salib. 然后接下去的章节说起耶稣怎么服侍全世界的罪人，就是他为他们而死。 Menjadi pertanyaan dan perenungan buat kita. 成为了我们的问题，我们的思考。 Apakah saudara merasa terlalu besar untuk mengasihi dan melayani orang lain? 我们是否感觉自己太伟大，而不值得去服侍他人？ Apakah saudara merasa bahwa kalau saya melayani, saya nampak hina karena saya adalah pelayan? 我们是否会觉得我们服侍的话，我们就看起来很卑微，因为我们就是很低级的那一种。 Mari belajar dari Tuhan Yesus. 我们要向主耶稣学习。 Dia menjadi besar bukan karena banyak orang melayani dia. 他伟大不是因为很多人服侍他， Dia menjadi besar karena dia melayani banyak orang. 他伟大是因为他服侍的人很多。 Bagaimana dengan saudara? 那我们又如何呢？ Mari kita berdoa saudara-saudara. 我们祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini. 主啊，感谢你，我们今天早上一同思考的真理。 Di Minggu Palma, di awal minggu sengsara-Mu ini, kami duduk diam di hadapan firman Tuhan. 在这个棕树周日，就是在耶稣受难的开头，我们要沉静听取神的道理。 Kami memeriksa diri kami di hadapan-Mu. 我们要在神的面前 Kami yang 反省。 berkata bahwa kami mengasihi Tuhan. 我们说我们爱主， Tapi mungkin selama ini kami enggan untuk melayani Tuhan. 但也许我们就是懒得去服侍。 Ampunilah kami Tuhan. 求主饶恕我们。 Kami yang sering kali menahan diri kami untuk mengasihi dan melayani orang lain. 我们往往抑制自己不去服侍他人， Kami suka menunda-nunda dan membiarkan kesempatan itu berlalu. 我们往往耽误到那个时机过去了。 Ajari kami untuk memakai kesempatan mengasihi dan melayani saat ini juga. 求主
帮助我们，教导我们如何现在马上去服侍，去抓紧机会。 Ubahkan hati kami ya Tuhan, 求主改变我们的心， supaya kami tidak menaruh kebesaran diri kami dari seberapa banyak orang yang melayani kami. 好让我们不把自己的自我价值放在有多少人服侍我们来看。 Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus 我们要学习像主耶稣一样， yang terlihat sangat besar dan mulia. 看起来何等的伟大荣耀。 Ketika Engkau yang adalah guru dan Tuhan mau membasuh kaki murid-murid-Mu. 当他是夫子，他是主，都愿意为门徒们洗脚。 Tolong kami Tuhan supaya kami belajar meneladani Engkau, 求主帮助我们来模仿您， mengasihi, 去爱， melayani 去服侍， dengan lebih sungguh. 更真实的、更真心的。 Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami bersyukur. 感谢主，我们祷告感恩是奉基督的名， Amin. 阿门。